Assalamualaikum tuan. Tuan Amin okey? Assalamualaikum Tuan Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar dengan jelas. Tuan Amin okey? Sihat ke? Boleh lah, recovery. Recovery kan? Tengok tu juga lah. Oh sama Sama-sama kena sebenarnya. Oh Allah. Tapi itulah dalam boleh tinggi lah. Betapa sekarang ni untuk nafas. Tapi lepas tu saya jumpa sama Sabtu yang kata COVID ni satu konspirasi saya mati. Wah, siapa yang kata pandemik ni Illuminati Freemason, saya kata nanti kalau semua Tidak nak hak itu. Takat sama-sama kena kan? Betul, sekarang ni saya pun tak tahu lah kenapa ramai yang tak jenis orang yang berfikiran dan infeksi itu apa kan. Salah saya nak terangkan pada dia orang, kenapa dia orang masih lagi beranggapan bahawa sebenarnya benda COVID ni tak, sebenarnya tak ada. Sebenarnya yang matikan orang tu adalah vaksin. Pun ada juga ramai yang kata ya, memang pelik. Tak, saya anggap macam ni je. Golongan anti-vaksin ni golongan yang mustahil untuk dididik. So kita fokus mana yang belum anti-vaksin je. Yang anti-vaksin ni gone case lah. Betul. Masuklah Rita Rudaini ke Lana Nordin ke, lantak dia orang. Gaya selebriti pun sama juga. Ada yang mangkuk-mangkuk ni. Allah Akbar. Maaf je cikgu. Ahli-ahli alumni. Alhamdulillah. Tapi nampak Tuan Amin nampak jengkung sikit lah mukanya. Ya, saya turun Saya tengok. Dia nampak macam betul-betul ni lah. Tapi sekali lagi lah, tang Iron Man belakang tu sekali lagi order. Yalah. Assalamualaikum Tuan Amin. Waalaikumsalam. Pengetua Semekap. Oh, Masya Allah. Apa khabar tuan? Assalamualaikum Tuan Azmi. Ya, baik. Alhamdulillah. Khabar? Alhamdulillah. Ya Tuan. Ya, Alhamdulillah. Sihat. Okey. Suara saya clear semua InsyaAllah. Ya. Alhamdulillah. Tuan Azmi sihat ya? Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah. Nampak memang nampak jengkung lah Tuan Amin. Itulah saya sebelum COVID ni punya exercise hari-hari. Tak turun-turun berat badan. Kali kena COVID, turun terus. Tuhan bagi, ambil kau. Nak sangat. Lepas tu kena kuarantin rumah ke? Pergi ke ni? Kuarantin rumah. Kuarantin rumah ya. Tapi masa nak pergi dapat gelang pink tu dekat CAC Rawang. Allah, seksa beratur. Saya beratur pagi raya haji. Pukul 7.30 pagi, pukul 4 petang baru dapat gelang. Uish. Lama ya Allah. Sangat ramai. Sangat ramai. Betul. Saya sampai terfikir sebab kita beratur tengah panas tau. Saya terfikir YB kawasan buat apa yang tak boleh ke? Sewa kemah ke apa ke? Ya. Sediakan kemah, betul. Cuma dia mengharapkan ni Tuan Amin, dia mengharapkan majlis perbandaran. Lepas tu disalahkan majlis perbandaran tak buat kerja. Padahal majlis perbandaran dah maksimum dah. Dah habis dah kanopi dah yang ada. Semua dah digunakan. Aduh, hai. Itulah yang berlaku. Reality kan? Reality. Cobaan. Kita sekarang ni tunggu pelajar ya?
Ya, Kita kalau ikutnya sekarang tunggu pelajar dan juga Mm-mm. kita tunggu ibu bapa, para guru, semualah yang ada, insyaAllah. Kita Baik, insyaAllah. harapkan dalam setakat ni ikut makluman yang saya dapat 118 pelajar. Jadi Mhm. kalau kita campurkan dengan ibu bapa ke apa semua tu, mungkin sebab saya dapat tahu ada pelajar yang ibu bapa je nak join tapi bekerja pun ada juga. Jadi dia Oh, orang berada di tempat-tempat lain. Tak apa, kita tak apa. alur-alurkan. Kita Tak apa, sangat-sangat tak apa. mengalurkan Yang asalkan penting penuh. belajar. Yang penting belajar Betul, yang dulu. penting belajar. Betul. InsyaAllah, insyaAllah. Assalamualaikum Ustazah Sandia. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Alam tara ila alladhi Ustazah legend. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إلى طعامك واشربك
Baik, sementara nak menantikan pada kehadiran peserta-peserta kita diminta kepada semua ahli yang hadir pada malam ni untuk cuba subscribe kan kita punya channel alumni SMKA Pahang alumni SMKA Pahang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat, kepada adik-adik pelajar-pelajar sekolah, ibu bapa dan juga LKPIBG, para guru. Semua sekali saya ucapkan selamat datang ke program pada malam ini. Sementara sekarang ni kita akan tunggu sehingga maksimum lah. Kalau ada pelajar yang tak dapat masuk ataupun ibu bapa yang tak dapat masuk, boleh guna Google Meet nombor 2. Kita maksimiskan mana yang ada. Okey? Kita bagi masa dalam 2 minit lagi. Sementara tu Tuan Pengerusi saya nak ambil kesempatan untuk mohon kepada semua peserta-peserta yang hadir pada malam ni untuk like, share dan juga subscribe kita punya channel Alumni SMKA Pahang. Alumni SMKA Pahang.
Okey, saya rasa kita boleh mulakan lah kot. Ustaz Azmi boleh ya? Kita mulakan? Okey, boleh. InsyaAllah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang berusaha Tuan Pengetua Ustaz Azmi bin Rashid, yang diraikan, yang berusaha juga yang dipertua PIBG Tuan Haji Abdul Ghaffar. Saya rasa sama ada dia masuk atau tidak saya tak pasti. Saya rasa kita menunggu juga dia. Barisan Ahli Jawatan Kuasa PIBG, para guru SMK Agama Pahang, para ibu bapa, pelajar-pelajar STPM, para ibu bapa, pelajar-pelajar SPM, geng yang berusaha juga, sekretariat, alumni SMK Pahang, dan yang diraikan dan juga yang dihormati yang berusaha Tuan Amin Idris, pengacara, host yang selalu muncul di Kaca TV. Okey. Jadi program pada malam ini, alhamdulillah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah walaupun hanya kali ikut kepada kita ni ada 65, tapi kami mengharapkan bahawa pelajar-pelajar atau mana-mana ibu bapa yang tidak dapat untuk masuk ke dalam program ini pada Google Meet ini boleh masuk melalui Google Meet nombor 2 ataupun juga boleh boleh subscribe YouTube Alumni SMKA Pahang, yang mana kami dalam perancangan akan memberikan sesuatu perkara program yang istimewa melalui alumni punya YouTube. Dan saya tanpa membuang masa, saya menyerahkan saya punya program ini kepada ucapan alu-aluan daripada Ustaz Azmi bin Rashid, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbit tammi bil khair. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Terima kasih pengacara majlis, saudara Muhammad Nur Murtada, yang berbahagia Tuan Amin Idris, yang saya hormati Tuan Haji Abdul Ghaffar bin Husin, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang, yang berusaha saudara Muhammad Nur Murtada bin Alias, pengurusi alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang, guru-guru penolong kanan, ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru, ahli jawatan kuasa alumni, guru-guru, ibu bapa, penjaga, ahli-ahli alumni, anak-anak pelajar, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya, semestinya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya juga kita dapat bersama di dalam program motivasi online bersama dengan selebriti Tuan Amin Idris, bersempena dengan sambutan Jubili Perak 25 tahun Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang. Terima kasih tidak terhingga saya ucapkan kepada alumni Semekap, alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang di bawah pimpinan saudara Muhammad Nur Murtada, bersama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru di bawah teraju Tuan Haji Abdul Ghaffar bin Husin, kerana telah berjaya merancang dan juga melaksanakan program yang amat bermakna kepada kita semua pada malam ini. Terima kasih juga kepada ibu bapa, kepada penjaga, kepada anak-anak pelajar dan juga kepada guru-guru yang dapat bersama
meluangkan masa hadir saya secara maya pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, suasana pandemik COVID-19 yang melanda negara dan dunia telah membantukan perancangan kita untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Namun begitu proses menuntut ilmu anak-anak perlu kita teruskan dengan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sudah tentu banyak pengorbanan dan juga cabaran yang telah dihadapi oleh anak-anak, oleh ibu bapa dan juga guru-guru. Berbanyak terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapa, guru-guru dan juga anak-anak pelajar yang telah memberikan komitmen dan kerjasama yang terbaik di dalam memastikan PDPR ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama dengan Tuan Amir Idris, seorang selebriti motivator yang saya fikir tidak asing lagi kepada kita. Beliau akan berkongsi idea dengan kita semua, dengan hadirin di bawah tajuk menangani cabaran PDPR, peranan ibu bapa dan pelajar. Adalah menjadi harapan saya semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua di dalam mengharungi norma baru yang tidak pasti bila akan berakhir. Hadirin hadirat yang saya hormati, sebelum saya menoktahkan ucapan saya pada malam ini, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tuan Amir Idris yang dapat bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ini. Terima kasih juga kepada semua yang dapat hadir pada malam ini, kepada ibu bapa, kepada penjaga, kepada anak-anak pelajar, kepada guru-guru dan juga kepada semua yang dapat bersama dengan kita pada malam ini. Teruskan berdoa semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, dijauhkan dari wabak ini dan semoga ia segera berlalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Azmi kerana dengan yang sedikit ucapan tadi dapat memberikan sesuatu kepada kita semua. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput yang diraikan yang berbahagia Tuan Amir Idris bagi meneruskan program kita pada malam ini. Dipersilakan Tuan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Makno. Seterusnya yang saya hormati Ustaz Azmi, yang saya kasihi yang di-Ketua PIBG Tuan Haji Abdul Ghaffar. Tak dilupakan para guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang. Saya kira semekap ni antara Kelan Negeri Pahang, Kelan Negeri Kelantan, pesaing semekap adalah semekaf, iaitu SMKA Falahiyah. Kalau SMKA Pahang, kira champion lah kat Negeri Pahang. Kalau SMKA Falahiyah, insya-Allah suatu ketika dahulu champion Negeri Kelantan. Lately ni banyak merudum, tapi insya-Allah Falahiyah akan will be great again, insya-Allah. Tak dilupakan para ibu bapa pelajar STPM, ibu bapa pelajar SPM, Sekretariat Alumni SMKA Pahang. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Rasa seronok sangat kerana bila bersama dengan pelajar-pelajar SPM, STPM ni mengingatkan kita zaman muda-muda dulu. Saya ingat lagi saya ambil SPM kira-kira tahun 1998. So jangan duk kira tolak bahagi berapa umur saya bagi tahu terang. Umur saya 40. Tapi satu benda yang saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan-puan, program kita pada malam ni sebenarnya adalah satu inisiatif yang bagus yang dibuatkan oleh alumni. Kerana berapa banyak sekolah-sekolah yang alumni-nya dah meninggal dunia. Kan? Tapi semekap ni alhamdulillah alumni-nya aktif mengadakan program sebegini, sultahnya diucapkan, termasuklah PIBG dan juga pihak sekolah. Okey, sebagai mukaddimah, sebagai permulaan, saya nak tanya pelajar-pelajar, adik-adik SPM, STPM, kenal tak ini handphone jenama apa? Right? Kenal tak ini handphone jenama apa? Kalau kenal, tolong type dekat ruangan komen, ini handphone jenama apa? Okey? Apa nama dia?
Boleh tak tolong type dekat ruangan komen? Ibu bapa dilarang komen. Nak anak-anak yang komen. Okey. Khalis kata Apple. Farihah kata iPhone. Wan Naim kata iPhone. Tak tahu. iPhone 12 Pro Max. Wow. Oh, detail Farah, Amin Danish, Nur Afikah. Masya Allah. Power. Okey, korang memang power. Okey. Memang power. Memang padu. Okey. Korang tahu tak? Sebelum famousnya handphone iPhone yang dikeluarkan oleh Apple ni, dulu untuk makluman adik-adik sekalian, phone yang paling famous nama dia Nokia. Tak percaya tanya mak bapak. Kan zaman remaja terang tang-tang dulu, siapa yang memiliki handphone Nokia, dia paling champion lah. Kan? Macam mana rupa handphone Nokia? Mari kita tengok macam mana rupa handphone Nokia. Okey. Alright. Anda boleh tengok di skrin anda sekarang. Okey. Macam mana rupa handphone Nokia. Alright. Kita tengok. Ni dia. Inilah dia rupa handphone Nokia. Ini dia Nokia Butterfly. Siapa ada Nokia Butterfly ketika ini, dia paling power, dia paling up to date lah. Ibarat sekarang memiliki iPhone 12 Max Pro lah. Kan? And then dia ada apa lagi? Dia ada ni. Kalau ibu bapa ingat lagi handphone Nokia apa ni? Yang ni ibu bapa boleh komen. Ini handphone Nokia. Kalau ingat lagi Nokia ada buah nama dia, model apa entah. Dapat kat kita orang Malaysia Nokia sabun. Ini seterusnya banyak lagi kan. Tiga sekupang bagai kan. Ada Nokia banana, ada Nokia daun, ada Nokia communicator. Paling famous Nokia 33 sekupang. Ingat lagi kan? Nokia 33 sekupang. Oh, Nokia 33 sekupang masa tu, siapa ada Nokia 3310 dengan 3210, dia paling champion lah. Siapa yang tak ingat rupa, anak-anak mungkin terkeliru. Macam mana rupa dia? Okey, mari kita tengok tuan-tuan. Mari kita tengok adik-adik semua. Macam mana rupa Nokia 3210. Okey. Siapa tengok ni, dia akan rasa, teringat throwback tuan-tuan. Inilah dia, rupa Nokia 3310, 3210. Masa ni hidup kita tenang, tak kena kalut nak cari wifi. Masa ni hidup kita relax, tak kalut nak selfie ke, nak buka Facebook ke, Instagram, Twitter, tak adanya. Habis boring pun, kita main game apa? Kalau tuan-tuan perempuan ingat lagi. Kan? Kan dalam Nokia dulu dia ada game, kan? Ingat lagi game apa? Snake. Game ular, betul. Game ular. Yang makan biji gini kan? Masa tu tak adanya Mobile Legend ke PUBG, tak ada. Game bounce. Wan Naim. Ya Allah. Adik-adik semua nak sebut masa tu Nokia champion. Ada brand lain. Macam contohnya masa tu brand Motorola, kan? Samsung tak wujud lagi. Samsung masa tu buat mesin basuh laptop je masa tu kan. Apa lagi? Siemens, Segem, apa lagi? Philip Twist, apa lagi? Alcatel. Alcatel. Kan? Oh ya Allah tuan-tuan. Nak sebut jenama-jenama tu tak boleh lawan Nokia. Kenapa? Sebab Nokia was the biggest brand in the world. Tetapi adik-adik semua, siapa sangka Nokia bankrupt? Nokia pernah champion tapi Nokia bankrupt. Tuan-tuan. Adik-adik semua, Nokia bankrupt. Dalam ucapan akhir CEO Nokia sebelum Nokia nak diserahkan kepada Microsoft, sebab Nokia bankrupt. So Nokia nak dibeli oleh Microsoft, kan? Adik-adik semua, CEO Nokia menangis. Dia menangis. Dia kata apa? Dia kata, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Kami tak buat salah apa, tapi macam mana entah, kami rugi. Rupa-rupanya, faktor utama kejatuhan Nokia adalah kerana Nokia failed to change. Nokia failed to change. Why Nokia failed to change? Sebab Nokia terlalu obses dengan cara lama dan Nokia nak berubah tapi terlambat. Lepas Nokia jatuh,
yang menguasai dunia, yang ni adik-adik ingat kot, adalah BlackBerry. BlackBerry pernah menguasai dunia. Ibu bapa mesti pernah guna kan? Ingat lagi BBM kan? BB Pin kan? BlackBerry juga pernah menguasai dunia. Tetapi BlackBerry jatuh pada tahun 2008 apabila Apple mengumumkan iPhone. iPhone does not only change, but iPhone create changes. Di kala Nokia masa tu dan juga BlackBerry khususnya, kalau guna BlackBerry kan banyak keypad kan. Bila keluar iPhone, Steve Jobs kata, kita buang keypad. Kita besarkan skrin, we remove the keypad. Orang semua tanya, habis tu nak tekan apa? Steve Jobs masa itulah mengumumkan teknologi touchscreen. Oh, masa lepas tu keluar berderet. Keluar Samsung. Keluar apa lagi? Keluar Vivo, Oppo, Xiaomi. Macam-macam brand Android. Perasan tak design dia macam mana? Skrin luas, ada home button kat bawah. Sebiji macam Apple. Maka, Apple Tension, bermula iPhone X, dia buang home button bulat kat bawah. Dah tak ada dah home button. Lepas tu keluar Huawei, sejibik sama macam iPhone X. And then, bermula iPhone 11, Apple mula perkenalkan kamera macam ni. Ada 3 lens. Tak sampai sebulan, keluar Samsung, ambil kau 5 lens. Pelajar-pelajar semua, lama kelamaan, Apple dia keluar phone, dia tak sekali dengan charger. Oh, geng-geng Android perli. Tengok sekarang, Samsung, Huawei, bahkan Xiaomi dah mula jual phone tanpa charger. Why? Sebab Apple bukan hanya berubah, tapi Apple mencetus perubahan. Kenapa Bro Amir duk cerita pasal semua benda ni? Apa jadah, apa kaitan dengan you all? Nak bagi tahu adik-adik semua, pandemik ni sebenarnya adik-adik berada di fasa perubahan. It means that it push you to change. Tak payah tunggu adik-adik. Mak bapak korang pun, they are changing. Contoh, sekarang ni baru kenal rupanya wujud sejenis benda Allah bernama Google Meet. Tanya cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu pun dulu tak tahu wujud Google Meet. Kalau pernah dengar pun lantak engkau lah. Betul tak? Kan? Setuju kan? Setuju kan? Kan? Zoom, apa lagi? Macam-macam lah Facebook lantak engkau lah. Aku tak peduli, tak penting pun, tak ambil kisah. Tak tahu pun wujud. Usahakan Zoom, usahakan Google Meet, usahakan Webex. Email pun asyik tengok password dulu, ingat tak? Asalkan buka email, tak ingat password. Asalkan buka email, tak ingat password. Asalkan tengok password, tak ingat email. Tak buka email. Ingat tak dulu kan? Asyik kena buka email baru je, tak ingat password. Dulu. Betapa kita tak ambil cakna soal teknologi. Kan? Akhir Rosdi kata, betul. Ain 79 kata, kan? Nur Farah kata, tahu. Kan? Nak sebut dulu. Tetapi hikmah di sebalik pandemik, sekarang kita dah mula kenal apa ke benda tu Google Meet. Ustaz Azmi siap ada headphone lagi, jangan main. Betul tak kan? Kalau dulu kita tak fikir pun nak beli semua benda tu. Tuan-tuan. Nak sebut hikmah di sebalik pandemik. Hikmah di sebalik PKP. Dan saya rasa, saya sendiri, saya bersyukur pada Allah kerana Ramadan tahun lepas adalah Ramadan yang paling terbaik yang pernah saya lalui dalam hidup. Bro Amin tahun lepas Ramadan paling indah. Tak tahulah ibu bapa, adik-adik, kawan-kawan yang ada kat sini macam mana. Sebab apa saya kata paling indah? Tahun lepas lah buat pertama kali dalam hidup saya boleh bersahur, saya boleh bertarawih, berjemaah, saya boleh berbuka puasa 30 hari, 30 malam without fail dengan anak dengan isteri. Tahun lepas. Kalau ikutkan dulu, dapat 5 hari, 7 hari bertarawih dengan anak-anak dengan isteri, syukur sangat. Tapi tahun lepas, kami sempat khatam Quran 2 kali bersama-sama. Ini bukan khatam Quran bahagi surah, lepas tu baca juz amma, tak. Kami baca daripada suratul Fatihah, suratul Baqarah, sampai ke juz amma. 2 kali, tuan-tuan. Saya masa kali kedua kami khatam Quran, ketika saya baca doa khatam Quran, saya menangis.
menangis kegembiraan bersyukur pada Allah kerana Allah bagi peluang bersama-sama sekeluarga dapat memeriahkan Ramadan. Hikmah di sebalik PKP. Dan saya baru je semalam, tuan-tuan, baru je semalam potong gelang. Kerana selama 14 hari saya berkuarantin di rumah disebabkan saya sekeluarga positif COVID-19. Tuan-tuan, saya ingat masa 5 hari pertama saya terkena COVID, demam COVID. Allah, saya terbayang mati dah, tuan-tuan. Allah, dia punya sakit demam tu, tuan-tuan. Sakit kepala, muntah, apa lagi? Sakit badan. Tak ada deria rasa, tak ada deria bau. Dan tak boleh nak tidur malam, tuan-tuan. Sakit kepala ni, ya Allah. Tengok pula WhatsApp kawan-kawan. Ada junior saya muda 5 tahun. Meninggal kerana COVID, tuan-tuan. Saya bila semalam saya dah sihat, Alhamdulillah, cuma tinggal batuk-batuk sikit je. Saya terasa seolah-olah Allah memberi saya peluang kedua untuk hidup, tuan-tuan. Rupanya hikmah di sebalik PKP ni banyak mengisafkan kita. Ya, saya tahu ada yang susah. Saya pun susah. Bisnes saya pun terkesan. Tetapi orang beriman, tuan-tuan, bila dia berhadapan dengan ujian, dia melihat hikmah. Dia bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu adik-adik semua, adik-adik mungkin rasa tension lah aku PDPR kat rumah, ya Allah kan. Anak saya Kristina yang viral, ingat tak masa borak dulu baru buka Ramadan baru ni? Yang saya menangis live tu, haram penerbit kan. Dia prank saya kan. Siapa tengok borak dulu baru buka Ramadan baru ni kan? Yang saya menangis tu kan. Aduh, dia prank saya. Dia kata kita ada penonton setia malam ni, nama dia Wardah. Saya pun okey. So bila dia tayang tu, saya tengok Zati kan. Saya tengok kamera, saya tak pandang monitor sebab monitor sebelah sana. Kan, monitor tu kita akan tengok apa yang berlaku. Sebagai pengacara yang berdedikasi, takkanlah saya nak alihkan mata saya curi-curi tengok monitor, saya fokus dekat kamera lah. So saya tak nampak lah anak saya nampaklah kelibat tudung hitam. Saya dengarlah suara sayup-sayup, rindu kakak. Hai, kenapa bahasa kakak? Kan? So bila begitu, saya tengok balik, weh anak aku terus menangis kan, sebab dah 3 bulan tak tengok anak masuk asrama. Tapi nak sebut, anak saya pun bila PDPR di rumah dia mengeluh, baru nak enjoy duduk asrama dah kena PDPR. Tuan-tuan, tapi yang saya bersyukurnya dengan PDPR lah saya melatih anak saya erti disiplin. Dengan PDPR lah saya melatih anak erti amanah. Dengan PDPR lah saya boleh tengok perangai anak saya yang sebenar ketika tengah belajar. Tuan-tuan. Sebab bila dia duduk asrama, dia duduk sekolah, kita tak nampak. Tapi bila PDPR, hikmah dia, saya sebagai bapa, tuan-tuan, saya tolong isteri saya untuk urus PDPR walaupun tak banyak sangat. Tapi kita boleh tengok, tuan-tuan, macam mana perangai anak kita sewaktu belajar. Masa itulah kita boleh tengok dia on video ke tak. Nampak, tuan-tuan? Masa itulah kita tengok dia tulis nota ke tak. Masa itulah kita boleh tengok dia participate ke tak dalam kelas. Masa itulah kita boleh tengok cikgu dia bila tanya soalan, dia menjawab ke tidak, tuan-tuan. Hikmah, tuan-tuan. So, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua nak bagi tahu, rupanya PKP ni banyak hikmah. Soalnya, macam mana kita nak berhadapan dengan cabaran PKP ni, cabaran pandemik? Dua benda je Brahmi nak share hari ni, tak banyak, 2 benda. Kan? Korang tak kena hafal banyak-banyak, 2 benda je. Ingat 2 ni insya-Allah. Pertama sekali, kita kena jadi manusia yang proaktif. Allah, gapa nama rima pulak proaktif ni, weh. Tuan-tuan, lawan pada proaktif, adik-adik, lawan pada proaktif ialah reaktif. Alright? Lawan pada proaktif ialah reaktif. Okey? Lawan pada proaktif ialah reaktif. Apa dia tu proaktif? Proaktif, okey, lawan dia adalah reaktif. Reaktif ni, dia tunggu terhantuk bawah tengadah. Okey? Rami ulang sekali lagi. Reaktif ni, dia tunggu terhantuk bawah tengadah. Contoh, dia tunggu kena marah baru nak bangun untuk kelas PDPR. Kan? Dia tunggu hujan baru kalut nak cari payung. Itu reaktif.
Dia tunggu kena maki baru nak join meeting online. Nampak? Dia tunggu Ustaz Azmi. Dia tunggu Ustaz Azmi mengamuk dalam grup WhatsApp baru nak buka meeting Google Meet. Nampak tak? Dia tunggu PIBG, dia tunggu YDP PIBG mengamuk baru nak bayar yuran PIBG. Itu namanya reaktif. Dia tunggu hujan baru nak kalut cari payung. Dia tunggu terkena kencing manis, darah tinggi, sakit jantung baru nak jaga kesihatan. Dia tunggu disahkan COVID-19 baru kalut nak ambil vaksin. Nampak tuan-tuan? Dia tunggu accident baru nak ambil medical card, baru nak ambil takaful. Itu namanya reaktif. Sebaliknya, orang yang proaktif sebelum kena maki, dia buat kerja apa yang sepatutnya. Jangan salah jawab. Saya pernah ada satu program, saya tanya, adik-adik semua sebelum kena maki, kita kena buat apa dulu? Dia jawab apa tahu? Kita maki dia dulu. Kan? Bukan macam tu. Maksudnya, kita dah tahu dah, kalau tak buat kerja dia kena maki. Buatlah kerja. Kita tahu dah, bila tak buat benda ni kena maki. Janganlah tak buat. Kan tak? Nampak tak? Kita tahu, kalau tak buat kena maki. Buatlah apa yang sepatut kita buat. Kita tahu dah, bila kita tak bangun, kita bangun lambat, kita akan kena marah. So, bangunlah awal. Kita tahu dah, bila tak jaga makan, tak exercise, kita akan terkena sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. So, jagalah makan kita, jagalah kesihatan kita. Kita tahu dah, bila kita tak ambil vaksin, kalau kita terkena COVID, kesan, keterukan, demam, gejala lebih teruk berbanding orang yang tak ambil vaksin, berbanding orang ambil vaksin. Ambillah vaksin. Nampak tak? So, ada benda di dalam kawalan, ada benda di luar kawalan. Adik-adik semua, pelajar-pelajar, ibu bapa sekalian, orang yang proaktif, okey, saya nak bagi tahu, orang yang proaktif, dia fokus perkara di dalam kawalan dia. Sebab dalam hidup, ada benda di luar kawalan, ada perkara di dalam kawalan. Saya ulang sekali lagi, ada perkara di luar kawalan, ada benda di dalam kawalan. Benda di dalam kawalan, benda di luar kawalan adalah situasi. Manakala perkara di dalam kawalan adalah reaksi. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey. Ini khususnya untuk adik-adik. Benda di luar kawalan adalah situasi. Manakala benda di dalam kawalan adalah reaksi. Dan berita baiknya ialah 90% hidup kita banyak bergantung kepada perkara di dalam kawalan kita. Saya ulang sekali lagi. 90% hidup kita banyak bergantung kepada perkara di dalam kawalan kita. Contoh, saya bangun pagi, saya sarapan nak pergi kerja. Saya pakai kot suit, semua siap pakai tie kan. Tengah nak sarapan ni, tiba-tiba anak tumpahkan air. Pam! Terkena atas baju. Terkena atas baju, saya mengamuk lah. Saya marah kat bini, saya kata, dah tahu dah anak kita ni terbang lah. Ni lah tak tepi bakpo. Oh, aloh, tubik pasal Kelantan. Bila nak marah, tak cakap KL dah. Kan? Kecek Kelantan. Kan? Isteri pagi buta kena marah, dah kecil hati. Anak pagi buta kena marah. Mak marah okey lagi. Kalau ayah marah, dia nangis. Nangis, wah nangis, dah bas sekolah tinggal. Bas sekolah tinggal, mak tak ada lesen. Ayah kena hantar anak pergi sekolah. Kan? Kena hantar anak pergi sekolah, lambat pula. Sampai sekolah, cikgu ambil nama, pengawas marah. Ayah pula elok-elok hantar anak sekolah, nak pergi berjabat. Allah baru teringat ada mesyuarat. Bergegas pula ke mesyuarat. On the way jam. Sampai-sampai baru perasan, Allah tertinggal laptop. Semuanya kerana apa? Cuba jawab dekat ruangan chat. A, sebab air tumpah. B, sebab bebel. Cuba jawab dekat ruangan chat. Apa punca semua tu berlaku? A, sebab air tumpah. B, sebab bebel. Farihah kata bebel. Ain kata bebel. Zati, okey, semua kata bebel. Mubit kata bebel. Faizi kata bebel. Ain kata bebel. Alia kata bebel. Faizi kata bebel. Kan? Faik kata sebab marah. Faizi kata bebel. Aiman kata bebel. Amir kata bebel. Jawapannya betul. Bebel. Sebab air tumpah, kita tak boleh kawal. Kan? Sebab ngepek kata Azhar. Kan?
Air tumpah di luar kawalan. Situasi tu kita tak jangka. Tetapi how do we react adalah benda dalam kawalan kita. Daripada kau bebel, abang kata kau ambil kain, lap meja, sambung sarapan, tukar baju. Sambung sarapan. Bini kecil hati? Tak. Kan? Anak menangis? Tak. Bas sekolah tinggal? InsyaAllah tak. Kan? Lewat pergi sekolah? Tak. Lewat ke pejabat? Tak. Tertinggal laptop? Tak. Why? Sebab dia fokus benda dalam kawalan dia, bukan fokus benda di luar kawalan. Dia fokus benda dalam kawalan, bukan benda di... Dia fokus benda dalam kawalan, bukan fokus benda di luar kawalan. Nampak? Contoh lain. Bro Amin masa form 3 dulu, ada 6 kelas. Agak-agak Bro Amin kelas ke berapa? Cuba type dekat ruangan komen. Bro Amin ada, masa tingkatan 3 ada 6 kelas. Agak-agak Bro Amin kelas nombor berapa? Agak-agak lah kan. Muka kelas ke berapa? Ui, ada kelas kata kelas nombor 4. Nuri kata kelas nombor 1. Izwan kata kelas nombor 6. Mai. Baik kata kelas nombor 6 pada kata kelas nombor 4. Nur Adini kata kelas nombor 3. Ada hal kata kelas nombor 3. Ain kata nombor 3. Mubik kata nombor 3. Rusdi kata nombor 3. Huda kata nombor 3. Liana kata nombor 5. Imran kata nombor 6. Ain Basir dah nombor 3. Farah kata nombor 3 kot. Khalidah kata nombor 2. Aisyah nombor 3. Kan? Papa Pipa kata nombor 1. Fuyo. Amin Danish kuah hajar kau nombor 7. Nombor 6. Asma kata nombor 2. Amir kata nombor 3. Akil kata kelas nombor 6. Kuah hajar. Jajak minum air. Jawapan dia ialah masa Bro Amin, Fariha kata nombor 4. Masa Bro Amin form 3 dulu, Bro Amin kelas nombor 6. Ya, kelas bodoh sekali. Muka ni kelas paling bodoh sekali, tuan-tuan, adik-adik semua. Kelas hujung sekali. Dan zaman tu, zaman siapa-siapa kelas hujung memang budak kelas bodoh. Zaman sekarang dia dah, saya rasa zaman sekarang dia dah tak buat macam tu, dia campur-campur kan. Zaman dulu, kelas nombor 1 pandai sekali, nombor 2 kelas pandai, nombor 3 dah alright lah, nombor 4 dah bodoh sikit, nombor 5 kelas bodoh, nombor 6 kelas bodoh sekali. Bro Amin kelas bodoh sekali. Okay. Salah satu sifat wajib budak kelas hujung ialah bising. Betul tak? Kan? Dan kami punya level bising, tak boleh bincang guys. Memang tak boleh bincang. Sampai tahap pengetua give up. Kan? Ustaz Azmi pernah tak give up dengan pelajar-pelajar sekolah? Saya rasa teruk-teruk budak pun Ustaz Azmi takkan give up. Kan? Saya dulu punya teruk kelas saya. Cikgu disiplin pun give up. Dia kata kok mung. Kok mung. Kan? Pengetua lagi power, maaf pergi ya. Kan? Jangan bakar sekolah sudah. Dia punya teruk kelas saya. Tetapi seteruk kelas saya, ada seorang cikgu je yang boleh kawal kami. Yang kami boleh terus diam. Agak-agak cikgu subjek apa? Cuba teka. Siapa boleh agak? Cikgu subjek apa yang boleh kawal kami? Sejarah, tak adanya. Kami lena. PJ, lagi huru-hara. Bahasa Melayu, jahanam kelas kami. Agama Islam, ke laut. Pendidikan Islam pun jahanam. Papa Pipa. Kan? Ni, mana yang jawab Cikgu Mat? Betul. Sebab Cikgu Mat kami, Brahmi rasalah, dialah cikgu yang paling garang atas muka bumi ni. Dia punya garang, ya Allah. Dia tak masuk kelas lagi. Baru bunyi tapak kasut dia. Baru bunyi tapak, kami tengah bising kelas ni. Baru bunyi daripada jauh. Tapak kasut dia, kelekak. Kelekak. Terus diam. Tak cakap apa. Takut nak mati. Kenapa? Sebab dia punya garang, ya Rabbi. Paling kami takut, kalau dia masuk kelas, kalau dia panggil jawab kat depan, kat papan hitam. Zaman dulu zaman papan hitam. Cikgu-cikgu mesti sempat kan? Alumni-alumni yang sempat kan zaman papan hitam kan? Murid-murid sekarang dah whiteboard kan? Apa nama? Marker pen kan? Kami dulu zaman papan hitam, kapur, duster. Nur Farah sempat kat Semekap. Cikgu Suriha paling kami debor. Kan? Subjek apa Cikgu Suriha tu kan? Ya Allah.
Dia masuk kelas dah berdebor dah. Paling kami takut, cikgu account paling kami takut kalau kena panggil jawab kat depan. Sebab apa tahu, guys? Kalau jawab salah, biasanya sehabis-habis garang cikgu, dia baling kapur ataupun dia baling duster je. Yang ni lagi legend, guys. Ya Allah. Kalau jawab salah, kepala kita, dia hempuk kat papan hitam, kelekau jawapan yang salah, dia padang dengan muka budak tu. Bayangkan muka kan, kena tenyeh kat papan hitam. Mana yang gelap, putih sebelah. Kami bila tengok member kena hempuk kat papan hitam macam, ya Allah, tak marah tu, ya Allah. Kami antara doa kami supaya tak kena panggil pergi depan. The moment di saat nama kena panggil depan, nak keluar tu rasa macam nak masuk neraka, guys. Seriously, takut. Cuma, siapa sini cikgu pernah buat macam tu? Kan, rasa macam tak ada. Maknanya, tak garang lagi lah. Korang kena bersyukur lah, kan. Cikgu Suriha ke, kan. Apa-apa ke, Cikgu Rashidi ke, kan. Belum capai tahap garang lagi lah, kan. Dia tak hempuk lagi muka kat papan hitam. Cuma, Bro Amir bersyukur sebab tak pernah kena macam tu. Namun demikian, tak bererti selamat. Sebab Bro Amir pernah terjawab silap. Silap apa tahu? Tertukar antara Pak Si X dan Pak Si Y. Pak Si Y pergi bubuh X, Pak Si X pergi bubuh Y. Masa tu kebetulan cikgu demam. Ui, syukurlah. Alhamdulillah selamat aku. Tapi tak selamat. Dia punya mulut pun padu, guys. Dia kata apa? Dia punya marah. Dia kata, Mung ni Amin punyalah bodoh. Lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam dunia. Bodoh molek. Lembu tu bodoh dah. Ada lembu yang lagi bodoh. Ada lembu yang paling bodoh dalam dunia. Saya lagi bodoh. Bodoh molek, kan. Pelajar-pelajar semua, maki tu memang power, kan. Fariha, kenapa angkat tangan? Ada soalan nak tanya, Fariha? Alright? Nak bagi tahu, kan? Apa kan kata Fariha? Nak bagi tahu. Masa tu, bila cikgu marah, mulut cikgu yang garang tu dalam kawalan kita ke di luar kawalan kita? Bramin nak tanya. Cikgu yang marah Bramin tu, adakah mulut dia dalam kawalan kita ke di luar kawalan? Ya, Faik. Faik jawab betul. Luar kawalan. Sebab kita tak kawal mulut cikgu tu. Memang mulut cikgu macam tu. Di luar kawalan. Tapi apa benda dalam kawalan kita? How do we react? Bagaimana tindak balas kita? Masa tu Bramin ada at least 4 pilihan. Benda dalam kawalan untuk menyelesaikan masalah. Kan? Cuba tengok. A. Maki balik. Memang dalam kawalan. Tapi selesai masalah tak? Lagi teruk ada. Ataupun B, masih lagi dalam kawalan, apa dia? Tukar sekolah. Selesai masalah. Kan? Tak jadi lagi bodoh ada. Kan? Ataupun C, mengaku je lah. Ego bodoh ngerti. Tak boleh ke? Tak selesai masalah. Bramin ambil nombor 4. Nombor 4 apa dia? Bramin tekad, berazam untuk buktikan apa yang cikgu tu kata salah. Masa tu. Benda dalam kawalan. Daripada aku maki balik cikgu tak berkat. Guys, jangan maki cikgu. Jangan maki, jangan perli, jangan cakap, jangan mengumpat cikgu. Salah satu sebab kenapa kita dah study betul-betul, tapi bila exam kita lupa adalah kerana hilangnya keberkatan ilmu. Kenapa hilangnya keberkatan ilmu? Sebab kita mengata kat belakang cikgu. Nampak? Pernah tak korang study, dah hafal kau memang ingat words by words. Malam tu ingat sebiji perkataan demi perkataan. Bila exam, blur. Nak kata tak cukup tidur, semalam tidur awal. Rupa-rupanya kerana hilang keberkatan dalam ilmu. Sebab apa? You all mengata kat cikgu. Ada juga orang, sewaktu exam, dia boleh jawab dengan betul. Tetapi habis je exam, dia tak ingat dah apa yang dia jawab. Juga kerana hilang keberkatan.
Lagi teruk, dia boleh skor dengan elok. Dia dapat banyak A. Tapi perangai tak berubah, perangai jahat bangang nak mampus. Kenapa? Ilmu tu tidak ada keberkatan. Ilmu tu tidak menyebabkan dia jadi makin berakhlak. Ilmu tu buat dia jadi makin teruk. Sebab apa? Hilang keberkatan ilmu. Kerana apa? Mengata kat cikgu. Sebab tu adik-adik semua, macam mana teruk cikgu tu sekalipun, garang cikgu tu sekalipun, jangan sesekali kita mengata kat cikgu kita. Tiada keberkatan ilmu, maka tiada nilai hidup kita. So pelajar-pelajar sekalian, jangan mengata. So berani pilih yang keempat, D tadi. Berazam, tekad, aku nak buktikan cikgu kata tu salah. Oh, lepas tu gigih guys. Beli buku latihan. Ni, ada lagi tak buku latihan ni, brand Sasbadi dengan pelangi? Ada lagi? Ada lagi ya? Ada. Ui, legend betul. Ada lagi? Ui, serius lah. Bapak lama brand tu kan? Ui, lama ya Allah. Itu jenama, itu. And then berami beli yang kompilasi past year examination. Score A. Ada lagi tak sekarang? Kan? Weh, kalau Sasbadi pelangi ada lagi, memang legend lah ya Allah. Seriously. So berami beli buku latihan tu, buat latihan kau-kau. Tibalah hari exam masa tu namanya PMR. Belum nama PT3 lagi. Bila keluar result, buat pertama kali dalam sejarah, budak kelas hujung, catat rekod tau. Dapat 8A 1B dalam PMR. Berami ambil 9 subjek. SMKA kan? Dapat 8A 1B dalam PMR. Siapa dia? Saya. Mate nok, kata Farah kan. Dan B tu dengan bangganya bukan sains. Bukan math, tapi subjek sains. Sebab tu minta MRSM tak dapat kan. Sebab B sains. Tak apalah. Yang penting dapat A matematik. Dan Brahmi ingat lagi. Pergi jumpa kat arwah Cikgu Wan Zainab. Dia tak ada dah kan. Nama dia Cikgu Wan Zainab. Tunjuk kat dia. Yang garang tu kan. Tunjuk kat dia slip PMR. Tunjuk dia subjek math. Brahmi siap. Highlight lagi. Dia tengok. Malek. Mung cerdik sikit pada lembu. Okeylah kan. Dia puji lagi. Okeylah kan. Sikit pun okeylah. Nak sebut. Kenapa Brahmi dapat A? Kerana Brahmi tidak fokus benda di luar kawalan, iaitu cikgu asyik marah je. Tapi Brahmi fokus benda dalam kawalan. Buktikan apa yang dia kata tu salah. Nampak? So kita ada benda di luar kawalan, kita ada perkara di dalam kawalan. Pelajar yang berjaya, dia fokus benda di dalam kawalan. Nampak adik-adik semua? Sama juga sekarang. Right? Kadang-kadang ada setengah cikgu tu, bila dia mengajar online, lagi teruk kita tak faham sepatah Arab. Ada? Kan? Anak Brahmin, sekolah dia. Dah dekat 40 minit dah kelas. Anak Brahmin sampai duduk lagu ni. Muka pasrah. Dah kenapa? Nama dia, ni yang bongsu, Batrisha. Kenapa Tisha? Dah jam 4. Tak tahu cikgu ajar apa. Tapi bagusnya dia maintain lah kan. Tak tegur. Lepas tu tanya dia kenapa? Rupanya cikgu tu dia tak reti guna Google Meet. Dia mengajar. Nampak dahi je. Bayangkan 40 minit duduk lagu ni. Oh, mengajar gini. Nampak dahi je. Dengan suaranya tak dengar. Mengajar tunjuk dahi. Tanya dekat anak-anak murid. Tanya kat anak Brahmin. Tak tegur ke kat ruangan chat? Tak tahulah cikgu dia tak tahu kok wujudnya chat tu. Pelajar-pelajar semua. Nak sebut. Mungkin cikgu tu tak reti baru first time guna Google Meet. Itu benda di luar kawalan. Nampak tak? So Brahmin tanyalah. Hari ni belajar subjek apa? Dia sebutlah hari ni belajar sirah. Tajuk dia sekian-sekian. Okay. Now. Dia tak boleh nak kawal cikgu tu yang tak reti Google Meet. Lepas tu. Brahmin suruh anak Brahmin baca balik topik tu. Biar anak Brahmin bentang kat Brahmin semula. Nampak tak? Tulis balik nota. Akhirnya, walaupun cikgu tu mengajar, kan, anak Brahmin tak faham sepatah Arab. Sebab apa? Kita tak boleh nak kawal apa cikgu buat, tapi dia kawal apa yang dia boleh. Apa dia? Baca balik. Nampak tak? Apa yang payahnya?
You got it? Orang yang fokus benda di luar kawalan, dia akan kata, cikgu tak erti mengajar. Sebab tu aku bodoh. Padahal mung lah bodohnya. Nampak tak? Sebab apa? Fokus benda di luar kawalan. Orang yang berjaya, dia fokus benda dalam kawalan dia. Nampak tak? Dan pelajar-pelajar semua, satu lagi adab kita bila belajar dengan guru, walaupun online, tolong buka video. Right? Sebab apa? Bukti kehadiran kita di sekolah ialah cikgu dapat tengok muka kita. Sebab apa? Kita hadir dalam kelas. Right? So kalau online, macam mana cikgu nak tengok muka kita? Melainkan kalau kita buka video. Nampak tak? Dan nasihat saya untuk ibu bapa pun sama. Bila anda menghadiri mesyuarat online, maka tunjuklah contoh yang baik pada anak-anak. Ini kadang-kadang kita suruh anak-anak buka video bila PDPR. Tapi kita sendiri bila ikut kuliah ke, bila kita pergi mesyuarat online ke, dengar ceramah, kita pun tak buka video. So macam mana kita ajar anak kita, benda yang kita pun tak buat. Nampak tak? Dan anak kita nampak contoh. Saya pagi tadi, isteri saya meeting online, meeting sekolah. Meeting tu dia tak wajib pun sebab dia kaunselor. Right? Meeting tu untuk cikgu-cikgu je, tapi dia hadir atas dasar tanggungjawab. Tapi dia tak on kamera. Berami marah. Berami marah sebab tengok anak-anak tengok nanti kita tak buka video, contoh yang tak baik. Sebab tu saya kata adab dengan guru anak-anak, adik-adik semua, buka video sebagai bukti kita hadir. Kita kata tak pakai tudung. Itulah kata kau kelas online, tudung pun tak pakai. Pakailah tudung. Nampak tak? Nampak tak? Kelas online, adab dengan guru. You got it? So mana yang tak faham lagi Brahmin duk bebel ni, tak tahulah korang macam mana. Okay? Alright. So, orang yang proaktif, dia fokus benda dalam kawalan, bukan benda di luar kawalan. Dan berita baiknya ialah, kita masyarakat Melayu ni, dah lama dah diajar untuk buat berhenti beralasan, tapi buat keputusan. Lawan kepada alasan, orang yang proaktif, dia akan buat keputusan. Orang yang reaktif, dia suka beralasan. Sebenarnya sekali lagi adik-adik semua, ibu bapa, kawan-kawan, rakan-rakan alumni, pada cikgu-cikgu, pada pentadbir, orang proaktif, dia buat keputusan. Orang reaktif, dia beralasan. Dan berita baiknya ialah, masyarakat kita dah lama dah diajar untuk berhenti beralasan. Macam mana kita diajar? Biasa dengar tak lagu Bangau Oh Bangau? Kan? Bangau oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ain. Ni, siapa-siapa yang tak dengar ni? Apa jawapan bangau? Bangau oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Apa jawapan dia? Siapa ingat? Boleh tak dekat ruangan chat? Kenapa bangau tu kurus? Betul kata Ain. Ikan tak nak timbul. Alasan. Kita tanya ikan pula. Ikan, oh ikan. Rusdi, thank you. Faid, thank you. Tanya ikan pula. Ikan, oh ikan. Kenapa tidak timbul? Macam mana aku tak timbul? Apa jawapan ikan? Ikan jawab apa? Rumput panjang sangat. Betul Mubid. Betul Farah. Betul Liana. Dia salahkan rumput. Alasan lagi. Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Apa jawapan rumput? Kerbau tak makan aku. Betul Azri. Dia salahkan kerbau. Alasan lagi. Safia betul? Farah betul? Now, bila tanya kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku tak makan? Apa jawapan kerbau? Perut aku sakit. Betul Safia, betul Ai, betul Farah, betul Nurin, betul Akil. Kan? Betul Liana, betul Naim. Dia salahkan perut, alasan lagi. Perut kenapa sakit? Dia salahkan kayu api. Alasan lagi. Kayu api kenapa basah? Dia salahkan hujan. Hujan kenapa turun? Dia salahkan katak. Dia kata katak panggil aku, alasan lagi. Bila tanya katak, katak kenapa kau panggil hujan? Dia kata ular nak makan aku, alasan lagi. Bila kita tanya ular, ni standby jawapan dia. Ular, oh ular, kenapa makan katak? Macam mana aku tak makan? Apa jawapan ular?
Dah ramai orang jawab. Very good. Dia kata, memang makanan aku. Memang makanan aku. Nasib baik ular buat keputusan. Dapat tak point dia? Nampak tak? Dia kata apa? Memang makanan aku. Dia buat keputusan. Bayangkan kalau ular tu pun buat alasan. Habis tak lagu tu? Tak habis. Paling kesian anak-anak kita kat tadika, betul tak? 2 tahun duk tadika. Belajar apa hari ni, Long? Ni yang tahun lepas lagu bangau-bangau tak habis lagi. Sebab apa? Binatang asyik beralasan. Sama juga kita pelajar-pelajar semua. Kalau kita asyik beralasan, kita takkan ke mana, guys. Kena ingat, PDPR bukan hanya sekadar belajar melalui Google Meet. Tengok balik di dalam panduan daripada PPD JPN. Ustaz Azmi pun mesti tahu, kan? PDPR ni selain daripada belajar melalui Google Meet, biasanya cikgu akan bagi kerja melalui WhatsApp. Nampak tak? Ataupun cikgu akan bagi kerja melalui email. Ataupun cikgu akan bagi kerja melalui link YouTube contohnya. Nampak tak? Itu juga PDPR. So, kalaulah kita kata susah nak Google Meet, kena ingat, belajar bukan hanya melalui Google Meet. Sumber bukan hanya melalui Google Meet. Buku sendiri banyak berlambak, kenapa tak baca? Kan? Dia akan kata, payahlah. Jangan jadi bangau. Nampak? Jangan jadi bangau. So, sekarang ni, kan, anak-anak semua tunjuk kat ibu bapa, cakap kat dia, jangan jadi bangau. Sekarang, kan? Okey, ibu bapa pula balas balik dekat anak, kata, awak pun jangan jadi bangau. Nampak tak? Siapa lepas ni cikgu-cikgu, kan, ibu bapa, kalau ada je murid-murid suka beralasan, cakap je atas muka, bangau. Jangan bangang, tak baik. Kan? Bangau. Right? Kita nak buang penyakit alasan di kalangan anak-anak Melayu kita, di kalangan anak-anak Malaysia kita, tak kira bangsa apa. Buang penyakit bangau. Kata Nurin, sudah, kan? Siapa yang beralasan, kita panggil dia bangau. Agama tak ajar kita suka beralasan. Kata seorang tokoh ulama yang bernama Syekh Muhammad Abduh. Dia kata, aku pergi ke Perancis. Aku melihat Islam tapi tiada Muslim. Aku kembali ke Kairah. Aku bertemu ramai Muslim tapi tak ada Islam. Apa maksudnya? Dia pergi ke Barat, dia tengok orang Islam tak ada. Muslim tak ada. Tapi perangai Islam tu ada. Apa dia? Bersih, berdisiplin, ada integriti, jaga masa, hormat orang, kan, tak buang sampah merata. Di negara Barat. Bukan orang Islam, tapi ada kualiti Islam. Dia balik ke Mesir, Muslim ramai. Tetapi pengotor, ngata ke orang, rasuah, pemalas, maki orang. Nampak tak? Tidak amanah bila belajar. Tidak amanah bila kerja. Kan? Orang Kelantan kata, apa panggil? Cakting. Right? Curi tulang merata. Kan? Mengulas setiap masa. Tidak amanah dengan kerja. Padahal Muslim. Tapi tidak ada kualiti Islam. Kenapa? Sebab ada perangai suka salahkan orang di kalangan kita. Salahkan bos. Salahkan cikgu. Salahkan pentadbir. Salahkan PPD. Salahkan JPN. Salahkan kementerian. Semua salah orang kau. Aku tak ada. Nampak tak? So, bila kita ada penyakit bangau, suka menyalahkan orang, kita takkan maju. Sebab tu Bro Amin cukup bengang bila tengok ada setengah. Baru pagi tadi Bro Amin berdebat dengan seorang selebriti di IG. Dia DM sebab dia tak puas hati Bro Amin tegur setengah selebriti yang mengatakan pandemik ni adalah apa agenda Illuminati, agenda Freemason, lepas tu dituduh pula Ketua Pengarah Kesihatan kita sebagai ejen Yahudi. Dia debat dengan Bro Amin. Bro Amin tanya balik, tengok balik dalam hadis. Bila Nabi ditanya oleh para sahabat, kan? Sahabat tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi tak bagi teori pelik-pelik. Nabi tak bagi teori konspirasi macam-macam. Tapi Nabi tanya balik, apa persiapan kamu? Sebab Nabi sendiri pun tak tahu bila kiamat. Benda di luar kawalan. Tapi apa benda dalam kawalan kita? Amalan kita. Engkau dah kata ini semua agenda Yahudi, agenda Dajjal, agenda Illuminati, agenda Freemason bagai subuh kantoi.
Nabi ajar macam mana nak berhadapan dengan Dajjal dengan baca suratul Kahfi. Bahkan ada riwayat hadis kata hafal surah Kahfi. Engkau baca Kahfi pun tidak. Lawan Dajjal bukan main. Subuh kantoi, rokok kat tangan tak lepas. Nak bagi tahu, penyakit suka menyalahkan orang di kalangan kita ni, oh ya Allah kan. Imran, kalaupun alasan tu betul sekalipun, sampai bila you nak bergantung pada alasan? Nampak tak? Kalau betul alasan tu betul sekalipun, sampai bila kita nak bergantung pada alasan? Bila ada alasan, bukan bergantung pada alasan. Bila ada alasan, cari penyelesaian untuk mengatasi alasan. Bukannya terhenti setakat alasan. Masalah kita, internet slow. Terus tak belajar langsung. Nampak tak? Sebab tu saya kagum ada 2-3 orang. Masuk-masuk keluar, masuk-masuk keluar, masuk-masuk keluar. Kan Google Meet kita kan. Bukan dia keluar sebab internet slow. Tapi berambil tabik kepada orang-orang ni yang masuk keluar, masuk keluar. Sebab apa? Dia tak putus asa untuk belajar. Last kali dia siap tanya lagi, apa yang kau tengah belajar sekarang? Walaupun dia tak boleh nak buka Google Meet, dia tanya kawan dia. Ada yang siap video call lagi kawan dia untuk tengok kelas kita pada malam ini. So, pelajar-pelajar sekalian, right? Bila kita hidup hanya bergantung pada alasan, kita akan jadi bangau. So, lepas ni, right? Angkat tangan kanan, tepuk dada masing-masing. Bagi tahu kat diri sendiri, jangan membangau lagi. Sekali lagi bagi tahu kat diri sendiri, jangan membangau lagi. Siapa suka beralasan, kita panggil dia bangau. Alright? Agama tak ajar kita untuk menyalahkan orang beralasan. Hidup realiti, bahkan dalam ajaran dunia ni pun tidak mengajar kita untuk asyik beralasan. Okey? Pertama, proaktif. Fokus benda dalam kawalan bukan di luar kawalan. Orang fokus benda dalam kawalan, dia buat keputusan. Bukannya beralasan. Dan orang suka beralasan, kita panggil dia bangau. Betul kata Farah Farisha. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, pelajar-pelajar sekalian. Okey? Cikgu Suriha dah bunyi dah. Lepas ni jangan beralasannya pelajar-pelajar. Sudah korang. Right? Nombor 2 ialah kita mesti ada motivasi diri. Okey? Ada orang tanya, Brahmi, macam mana nak ada motivasi diri? Tengok balik apa maksud motivation. Motivation sebenarnya adik-adik semua, pelajar-pelajar sekalian, adalah gabungan di antara motif and action. Bila bergabung, maka namanya motivation. Motif ni tujuan, action ni tindakan. Bila ada tujuan, maka akan ada tindakan. Contoh, korang yang join Google Meet pada malam ni. Ada macam-macam sebab. Ada sebab ini program alumni. Aku AJK, aku kena join lah. Tak join malu. Motif. Kan? Bila ada motif, anda buka Google Meet malam ni, anda join. Walaupun tak buka kamera sampai ke sudah. Kan? Ada juga kenapa buka Google Meet? Sebab pengetua dia. Kan? Bila pengetua dia, segan pula kalau aku tak ada. Motif juga. Nampak tak? Right? Ada juga join Google Meet sebab apa? Kawan dia join. Sebab tadi dalam grup WhatsApp, kau join tak malam ni? Aku join. Okey lah, aku join lah. Motif juga. Sebab tu, dia join pada malam ni. Ada sebab apa? Sebab nak tengok Amin Idris. Ada juga. Kan? Sebab apa nak ambil grup foto lepas ni boleh update dekat IG aku. Kan? Yeay, kan? Motif juga. Motif itu menggerakkan tindakan. So, motivation ialah kita ada reason untuk kita bertindak. You got it? Alah, kan ada satu lagu dulu, lagu orang putih. Apa lagu dia? You Are the Reason tu, Scott Callum. Allah, tak ingat dia punya dia punya chorus. Ingat dah. Bunyi dia. Kalau tak silap I climb every mountain and swim every ocean just to be with you
and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Kan? Oh, Akil kan? Apa? I climb every mountain. Aku daki segala gunung dan ganang. And swim every ocean. Dan aku renang segala lautan. Just to be with you. Demi untuk bersamamu. And fix what I've broken. Dan memperbaiki semua yang telah pun hancur. Itu semua adalah reason yang menyebabkan dia sanggup segala lautan dia sanggup renang, segala gunung ganang dia sanggup daki. Why? Dia ada reason. Ni ada lagu dulu-dulu, cikgu-cikgu mesti ingat ni kan. Murid-murid ingat kot, murid sempat kot lagu ni. Bramin dah siap muzik untuk remake. Tapi bunyi dia macam ni. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Engkaulah apa kau lakukan, terkandung dalam pemikiran. Berfikir boleh melakukan, fikirkan boleh. Sama lagi yuk, kau mau. Kan? Betul Nurin. Engkau boleh. Sesuai dengan Olimpik ni, sangat sesuai kan? Kan? By the way, kita bersedih dengan ketewasaan Lizzie Jia semalam. Lepas tu baru sekejap tadi pula regu negara kita pun tewas. Tapi tak apa. Mereka, ini first Olimpik dia. Chong Wei dulu pun first Olimpik dia kata dia terciduk. InsyaAllah they will come back stronger. Dalam in next 3 years insyaAllah kan? Sebab apa? Mereka fikir mereka boleh. Kita kasih can kata Nur Ain. Kan? Alah, kita tak nak sembang lah. Kita sukan sekolah pun cuak. Ni kan pula Olimpik, betul tak? Kita pada rumah merah, rumah biru, rumah kuning, rumah hijau kan? Baru wakil lompat tinggi dah cuak dah kan? Ini kan pula Olimpik. Ya Allah kan? Nak berbalik pada apa yang Brahmi sebut tadi. Kan? Sesuatu yang menggerakkan kita. Kita kena ada sesuatu yang menggerakkan kita. Sesuatu yang menggerakkan kita itu namanya motivasi. Guys, you all kena ada motif. Kenapa ambil SPM tahun ni? Kenapa ambil STPM tahun ni? Sebab orang yang ada matlamat yang besar, kan? Orang yang ada matlamat yang jelas, tindakan dia jelas. Kita tengok kat skrin ni. Alright. Orang yang ada matlamat yang jelas, tindakan dia jelas. Right? Contoh Tuan Mak Nur telefon saya. Cik Amin nak jemput ceramah ni. Kat mana? Kat mana-manalah. Yelah kat mana? Adalah di suatu tempat. Yelah kat mana? Di muka bumi Allah. Maha keras saya tak tahu nak ceramah kat mana. Tapi bila dia kata ceramah online melalui Google Meet, berapa hari bulan, pukul berapa, sekian. Jelas kan? Saya pun tahu nak klik kat mana, nak buat apa. Kenapa tindakan saya jelas? Sebab matlamat saya jelas. Sama juga you all, adik-adik. Ambil SPM sebab apa? Nak belajar kot. Yang tu yang jadi bengong belajar sebab matlamat tak jelas. Bila matlamat tak jelas, tindakan pun jadi blur. Jadi tak nak buat apa hari-hari. Dan orang yang ada matlamat yang besar usahanya besar. Sebaliknya, orang yang ada matlamat yang kecil, usahanya kecil. Betul. Orang yang ada matlamat yang besar, usahanya besar. Orang yang ada matlamat yang kecil, usaha dia kecil. Contoh paling mudah. Brahmi berniaga. Okay. Brahmi target nak untung RM50 sebulan. Akil Rosdi berniaga. Berniaga juga. Tapi Akil Rosdi target nak RM500 sebulan. Siapa lagi besar usaha dia? Orang yang target RM50 ke orang yang target RM500? Cuba jawab. A,
Siapa lagi besar usaha dia? Orang yang target RM50 ke orang yang target RM500? A 50, B 500. Okey, Farihah kata 500. Farah kata 500. Wan Aiman kata 500. Rusdi kata 500. Akil kata, Izwan kata Akil. Kan? Adini kata 500. Ada kata 500. Betul. Mungkin dia tak capai pun 500. Tapi yang pastinya, usaha dia lebih banyak daripada orang yang target RM50. Nampak tak? Orang yang target RM60, of course lagi banyak daripada RM50. Orang target 100, lagi banyak daripada RM50. Apatah lagi orang yang target 500. Sama juga orang yang target 2A PMR. Sama tak dengan orang yang target 7A? Orang yang target 5A. Sama tak dengan orang yang target 8A? Orang yang target 7A SPM. Sama tak dengan orang yang target 9A? Orang yang target 10A plus. Sama tak dengan orang yang target 10A sahaja dalam SPM? Dok sama. Sebab apa? Orang yang ada matlamat yang besar, usahanya besar. Sebab tu guys, malam ni, homework you all. Habis je kelas Google Meet ni, ambil sehelai kertas A4, tulis besar-besar, cantik-cantik. Berapa A korang nak target SPM ataupun STPM tahun ni? Orang yang sekadar target 5P, 5 principle. Sekarang ni macam mana ukuran STPM lupa kan? Kalau dulu 5 principle. 5 principle, 5D lagi, masih lagi 5 principle. Betul tak? Kan? 5 principle maksudnya 5A principle. Tulis cantik-cantik, besar-besar. Kalau boleh bukan tampal kat bilik je. Tulis banyak-banyak kan? Tampal kat bilik, tampal kat jamban kan? Biar nampak, biar dia mengingatkan kita hari-hari. Kalau boleh buat jadi wallpaper kepada handphone kita. Alright? Ingatan kita. Biar ada matlamat yang besar, baru usahanya besar. Dan kita pula sebagai Muslim, adik-adik semua, bila kita ada matlamat yang jauh, langkah kita juga jauh. Saya ulang sekali lagi, matlamat kena matlamat yang jelas, tindakan dia jelas. Matlamat yang besar, usahanya besar. Matlamat yang kecil, usahanya kecil. Matlamat yang jauh, langkah dia jauh. Maknanya adik-adik semua jangan belajar sekadar nak SPM, STPM je. 10 tahun dari sekarang, korang nak kerja apa? Korang nak pendapatan berapa? Nak cucuk duit dekat bank account, ada duit berapa? Dan lagi utama, akhirat nanti korang nak capai apa? Bro Amin pernah berpeluang menemu bual Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Siapa nak dengar cerita pasal arwah Tok Guru Ni Aziz? Kalau nak, tolong komen nak dekat ruangan chat. Bro Amin pernah interview arwah Tok Guru. Oi, ramai nak. Masya Allah. Laju. Masa tu arwah Tok Guru dah di hujung-hujung jadi MB. Dah tua, dah agak uzur lah. So, tapi Bro Amin bersyukur dapat interview arwah Tok Guru. Masa interview arwah Tok Guru, yang Bro Amin pelik, dekat poket dia ada pen Parker, pen mahal lah. Dan ada pen kilometriko. Pen murah. Pen kilometriko? Bayangkan adik-adik semua, menteri besar guna pen kilometriko. Tak kepelik kan? Nak tanya segan sebab tengah interview. Interview, sampai di hujung interview tu, Bro Amin nak minta arwah Tok Guru sign sehelai kertas kan? So Tok Guru pun sign guna pen kilometriko. Bro Amin pun ambil kesempatan lah. Ambil kesempatan untuk tanya Tok Guru. Tok Guru, apa saing guna pen kilometriko? Tidak guna pen Parker. Maknanya kenapa guna pen yang murah? Kenapa bukan pen yang mahal? Tok Guru jawab, ya Allah. Jawapan dia memang ya Allah. Saya takkan lupa sampai mati. Dia kata, pen Parker ni pen kerajaan. Pen kilometriko, pen ambo. Pen kerajaan untuk urusan kerajaan. Pen Parker untuk urusan peribadi. Sekarang ni urusan peribadi bukan urusan kerajaan. Kalau hamba guna pen kerajaan untuk urusan peribadi, lagu mana hamba nak jawab akhirat esok pada setiap titik dakwah hamba guna untuk kepentingan peribadi, padahal itu pen kerajaan. Allah. Amanah seorang menteri besar. Sampai ke dakwah pen Tok Guru jaga, takut tak boleh nak jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amanah arwah Tok Guru Ni Aziz.
Bayangkan kita berapa banyak pen kat sekolah yang kita rembat padahal bukan kita yang punya. Kan? Pelajar-pelajar semua. Berapa ramai korang pinjam pen member sampai korang pun lupa ni pen siapa sebenarnya aku pinjam. Berapa banyak? Ha! Kan? Menjawablah korang. Betul tak? Adalah 5. Nampak tak? Tapi Tok Guru, benda yang kita nampak kecil, benda itulah Tok Guru jaga. Sebab apa? Matlamat dia adalah matlamat yang jauh sampai ke akhirat. Begitu juga kita. Belajar amanah dengan pelajaran kita. Nabi sebut, salasun man kunna fih kana munafiqan. Nabi kata, 3 perangai kalau ada pada kita, kita munafik, kata Nabi. Apa dia? Iza hadatha kadzaba. Bila dia bercakap, dia bohong. Iza tumina khana. Bila dia diberi amanah, dia khianat. Iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkir. Seorang pelajar, bila dia ponteng sekolah, kita tanpa kita sedar, kita telah buat 3 perangai munafik. Bila kita ponteng sekolah, kita menipu cikgu, kita menipu bapa, ibu dan ayah. Dah kita berbohong, 1 perangai munafik. Kedua, kita diberi amanah untuk belajar. Kita telah mengkhianati amanah tersebut. Dah 2 dah perangai munafik. Ketiga, kita berjanji kepada diri sendiri dan juga ibu bapa dan cikgu-cikgu untuk belajar betul-betul. Tiba-tiba kita ponteng, kita tidak belajar betul-betul. Dah 3 perangai munafik kita buat bila kita ponteng sekolah. Bila kita menipu dalam PDPR. Orang begini, adakah di akhirat kelak orang yang tak amanah, orang yang menipu, orang yang melanggar janji, adakah dia selamat di akhirat? Kalau guna kaedah Tok Guru Aziz takkan sampai hati buat macam tu. Sebab apa? Dia takut dibalas dengan balasan pedih dari Allah Azza wa Jalla sebab berbohong, sebab melanggar janji, sebab khianat pada amanah kerana beramal dengan perangai munafik. Seorang pelajar yang amanah, yang tak sanggup berbohong, yang tak sanggup melanggar janji, yang tak nak jadi orang munafik. Bila ponteng memang best guys. Ponteng PDPR ni, nak pula sebab tidur pula hujan lebat. Oh ya Allah, nikmat. Ya Allah. Ini baru PDPR. Kalau ponteng kelas fizikal, kan? Sebab apa pergi jalan-jalan dekat pekan je pun. Ui, dia punya nikmat ya Rabbi. Kan? Oh, best. Tetapi orang yang fikir jauh, matlamat dia jauh ke akhirat. Dia fikir balik. Dengan aku buat macam ni, teruk aku kena nanti. Allah Ta'ala akan balas aku teruk nanti. Walaupun seronok ponteng kelas, dia tak jadi nak ponteng kelas. Sebab apa? Dia tak nak jadi seorang yang munafik. Sebab apa? Dia fikir jauh ke akhirat. Nampak adik-adik semua? So, matlamat mesti matlamat yang jelas, matlamat yang besar dan matlamat yang jauh. Ada orang tanya Bramin, macam mana nak cipta matlamat? Gini. Habis je PDPR nanti. Habis je kelas kita, program kita malam ni. Kan? Alumni dengan baik hatinya telah order melalui Food Panda. Semua akan terima sekotak KFC. Best kan? Bayangkan pinggan putih, kotak merah putih. Kan? Bayangkan. Kan? Bayangkan pula bila buka tu, ada bekas sayur coleslaw, ya Allah. Okey lagi. Bekas sebelah tu pula ada mashed potato. Ya Allah, mashed potato pula. Bayangkan potato, bayangkan kuah dia, gravy dia. Kan? Aduh, lapar lah pula. Kan? Aduh. Lepas tu pula sebelah tu ada 2 ketuk ayam, 1 spicy, 1 original. Oh, laju kata, terima kasih mengurusi. Kan? Padahal Food Panda dah tutup. Tapi bila saya sebut macam tu, ada yang tiba-tiba lapar. Betul tak? Ada yang macam, ada beramai tengok kat video macam, aduh, sudah. Anak dia sebelah nak KFC. Kan? Padahal KFC tak ada pun depan mata. Tetapi kenapa You Albertine nak balas begitu? Kerana baru sekejap tadi, anda telah berimajinasi membayangkan KFC. Nampak? Kuasa imajinasi mempengaruhi emosi. Emosi kita mempengaruhi aksi. Imajinasi
emosi, aksi. Nampak? Imajinasi, emosi, aksi. Imajinasi kita mempengaruhi emosi. Emosi kita mempengaruhi aksi. Right? Contoh lain. Adik-adik biasa tengok cerita P.Ramlee tak? Kan? Cerita P.Ramlee apa kegemaran anda? Cuba type dekat ruangan komen. Biasa ha? Ha? Cerita P.Ramlee apa favourite korang? Kan? Dia bagus P.Ramlee ni. Budak-budak sekarang pun tengok. Madu 3 serius lah Nurin. Bujang lapuk kata Fariha. Kan? Siapa lagi? Akib kata pendekar bujang lapuk, Alibaba bujang lapuk, bujang lapuk, 6 jahanam. Kan? Kan? Sumpahan harimau jadian, Alibaba bujang lapuk, labu-labi seniman bujang lapuk, Pak Belalang, Nujum Pak Belalang kan? Kasim Selamat, apa Ibu mertuaku kan? Apa lagi? Doremi. Oh, racun dunia Oh, anakku Sazali. Ingat tak ada satu dialog? Bapa yang membesarkan Sazali secara membabi buta. Bapa yang... Tuan-tuan, favourite saya pula Nurin Nujum Pak Belalang Ya ke? Si Tanggang Si Tanggang Faik Yang penyamun tu. Apa? La 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 hoi. Kami lah penyamun kan. Bramin paling minat ni Pendekar Bujang Lapuk. Pendekar Bujang Lapuk ingat tak yang yang Iat insun mata kaji. Bukan. Yang Allah yang dia kena uji tu cobaan kan. Ingat tak bila P.Ramlee berlatih silat dengan pendekar Mustar? Kan? Yang dia sepak terkoyak seluar tu kan. Yang kat kubur tu kan. Right? So bila P.Ramlee terkoyak seluar, siapa jahit seluar Ramlee? Ingat lagi? Siapa jahit seluar Ramlee? Ingat lagi tak? Cikgu Manisah kurang tepat. Cikgu, okey Hazlan dah betul dah. Cikgu apa? Dia bermula dengan huruf R. Cikgu apa? Ingat lagi tak? Cikgu Ros. Yes, Yuzaini Cikgu Ros. Kan? Apa? Angkat Ros. Apa? Angkat jemuran. Hujan dah turun kan? Kan? Bila Cikgu Ros jahit seluar Ramlee, kan ada satu lagu yang mereka nyanyi sama-sama. P.Ramlee dengan Cikgu Ros kan? Lagu apa? Bukan Maafkan Kami. Malam Bulan. Tuan Khairuniza betul. Malam Bulan. Teringat Cikgu Ros Adura. Kan? Manis satu cikgu lain lah Nizam. Yes. Danish. Malam Bulan di Pagar Bintang. Macam mana lagunya? Gini. Kita try Malam bulan di pagar bintang, makin indah jika dipandang. Bagai gadis beri senyuman pada bujang idaman. Belai kasih ingin dimanja dengan cumbuan mesra. Untuk beli pulara penawar di asmara. Okey ke? Uish, lain macam. Kan? Ros memang macam tu. Malam-malam suka pasal radio. Perasan tak? Saya tengok muka-muka seorang dekat video kan. Puan Suriha kan. Huda kan. Tersenyum sorang-sorang kan. Sebab apa? Mungkin terbayang cerita P.Ramlee. Mungkin terbayang zaman bercinta. Kan? Imajinasi tadi mempengaruhi emosi. Emosi kita jadi gembira. Sebab tu muka kita tersenyum-senyum. Bayangkan kalau saya nyanyi lagu. Perjalanan jauh tak ku rasa, kerana hatiku melonjak sama.
ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau, gulunan dan rimba, langit yang tinggi bertambah pilunya. Sayu angin turut sama berlalu, semuanya bagaikan turut gembira. Wow, wow, wow. Sila sambung. Roblok. Roblok. Yang sedih, yang kelakarnya, guru ni, cikgu ID 05 for sekolah 2508. Sedih stres lama tak balik kampung. Berani naik main perasaan lah, betul tak? Nak nangis punya, nak gembira punya. Stres tak balik, betul tak? Sebab apa? Tiba-tiba perasaan jadi bergelodak sebab terbayang kampung. Saya ni kan jerit boh, kan? Belum lagi kalau saya buat bunyi macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa muka sedih semua ni? Saya tengok kat skrin, muka sembek belakang. Buat apa ni? Kan? Sedih boh, tak balik kampung ni boh. Balik kampung, betul tak? Kan? Sebab terbayang mungkin arwah nenek. Kan? Belakang diam. Perih kau Kita terbayang kampung, terbayang mak, terbayang ayah, terbayang arwah saudara yang dah tak ada, betul tak? Bila kita membayangkan benda yang sedih, emosi pun sedih. Patutlah muka kita sebab. Imajinasi mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi aksi. Adik-adik semua, jangan main-main dengan kuasa imajinasi. Korang perasan tak? Ni, ibu bapa perasan tak? Kalau anak-anak kita yang main game, dia boleh lupa dunia. Dia boleh main PUBG, kan? Kalau bulan Ramadan, daripada sahur sampai ke sahur. Bukan sampai ke berbuka puasa. Dia boleh tak buka puasa pun tak apa. Kan Rosdi kan? Betul tu. Dia boleh. Kita panggil, Long makan. Dia tak dengar. Long makan. Tak dengar. Long kau tak turun, aku tampur kau. Makan cepat. Baru dia turun. Nampak tak? Kan? Sebab apa? Sebab fokus. Kenapa fokus? Dia ada reason. Reasonnya macam mana? Matlamat dia besar. Bila matlamat dia besar, usaha dia sangat besar sampai semua benda lain kecil. Makan kecil, berak pun kecil, mandi pun tidak, semua kecil. Sebab apa? Matlamat dia besar. Alangkah bagusnya semangat yang sama adik-adik guna untuk pelajaran. Semangat yang sama adik-adik guna untuk kehidupan. Semangat yang sama adik-adik guna untuk PDPR. Dan berita baiknya ialah 10 tahun dari sekarang, bila you all dah kerja nanti, kan, tak kira lah kerja kerajaan ke bisnes, bila sembang-sembang member sebelah kan, kau ambil PT3, kau ambil SPM tahun bila, ambil STPM tahun bila, aku ambil masuk COVID. Oh, kita geng lah. Nampak tak? Generasi COVID. Generasi SPM, STPM COVID. You all akan berbangga. Sebab apa? Walaupun you all STPM, SPM, you all mencipta sejarah. Kerana apa? Mencipta rekod kejayaan sekolah yang cemerlang. You all akan diingati kerana sejarah yang baik. Bukan kerana sejarah yang buruk. Bermula kerana apa? You all ada matlamat yang besar. You all seorang yang proaktif. Dan you all bersedia untuk berubah. Tidak taksub dengan cara lama. Dan tidak tunggu lama untuk berubah. Anda berubah segera. Guys, ada orang tanya Bro Amin, kenapa kau minat sangat Avengers Iron Man ni? Kan? Pertama, kenapa Bro Amin minat sangat Avengers? Sebab mereka kerja berjemaah untuk mengalahkan Thanos. Korang tengok tak Avengers masuk Infinity War? Ui, kemurungan guys. Tengok
Avengers Infinity War sampai habis kemurungan. Sebab apa? Hero kalah. Mana ada cerita hero kalah? Kita punyalah duk follow daripada Avengers 1 sampailah kepada Infinity War. Avengers kalah. Spider-Man mati. Black Panther mati. Apa lagi? Falcon mati. Kan? Ya Allah, hero kalah. Star-Lord mati. Siapa lagi? Doctor Strange mati. Iron Man hampir-hampir mati kena tikam. Kita macam, biar betul hero kalah. Tetapi, disebabkan mereka ada matlamat yang jelas, mereka ada big why, matlamat yang besar untuk mengalahkan Thanos, mereka bekerja secara berjemaah. Iron Man dulu bergaduh dengan Captain America dalam Civil War. Boleh berbaik semula demi matlamat yang satu untuk mengalahkan Thanos. Ya, mereka tidak sekuat Thanos. Dia tak fokus benda luar kawalan. Dia fokus benda dalam kawalan. Iaitu mengumpul balik. Pergi ke masa yang lepas. Kumpul balik Infinity Stone kan. Cuba untuk hancurkan Infinity Stone supaya Thanos tak dapat Infinity Stone tu. Yang akhirnya Infinity Stone tu Thanos akan guna untuk menghancurkan dunia. Sebaliknya, Iron Man yang ambil dulu, dia petik. Last kali yang mati, hidup semula kan. Thanos pun kalah. Why? Dia fokus benda dalam kawalan, bukan benda di luar kawalan. Kenapa? Itu sebab kenapa Brahmi minat Avengers. Dan kenapa pula Brahmi minat Iron Man? Pertama, cuba tengok helmet ni. Kan viral. Kan? Tengok Jarvis, open helmet. Open the helmet. Sorry. Jarvis, open the mask. Alamak, kan? Jarvis, close the mask. Okay. Ada yang tanya Brahmin, kan? Apa motivasi aku dapat daripada Iron Man? Korang ingat tak? Semasa movie Iron Man pertama, ingat tak bila Iron Man mula-mula nak test suit dia yang warna silver untuk first time terbang? Kan? Jarvis kata, "Sir, suit ni tak bersedia lagi untuk terbang." Tony Stark kata, "Jarvis, sometimes you gotta run before you could walk." Sebut nama Jarvis, dia jawab tadi. Kan? Sekali lagi Jarvis, nampak? Open the mask. Jarvis, close the mask. Tutup, nanti sebut nama dia menjawab lagi. So, bila Jarvis kata suit ni tak bersedia lagi untuk terbang, Tony Stark kata, "Jarvis, sometimes you gotta run before you could walk." Romi ulang sekali lagi. Ni untuk adik-adik SPM, STPM. Sometimes you gotta run before you could walk. Maksudnya, kadang-kadang kita kena berlari dulu, baru kita pandai berjalan. Maksudnya, kadang-kadang dalam hidup ni, kita kena susah dulu, baru senang kemudian. Kita penat berlari, kita susah berlari. Dengan kita susah berlari, kita akan faham macam mana erti berjalan. So, pelajar-pelajar semua, pengetua beli satu letak kat sekolah boleh. Pinjam bawa masuk kelas. Nak sebut adik-adik semua, kesusahan hari ini sebenarnya membentuk kita menjadi lebih kuat pada masa akan datang. Dan Brahmin yakin, you all akan jauh lebih kuat daripada generasi SPM dan STPM sebelum ini sebab ujian you all lebih dahsyat daripada mereka terdahulu. And remember, sometimes you gotta run before you could walk. Sebelum Brahmin serahkan kepada pengusi, kalau ada soalan, ada yang kata boleh pakai tak? Mari kita pakai. Alright. Jarvis? Jarvis? Open helmet. Jarvis, close the helmet.
Alright, dengan ini saya serahkan balik kepada pengurusi majlis kita, pengacara sensasi skandal Niloufar. Silakan. Senyap-senyap sikit. Jangan kata skandal Niloufar. Bahaya. Okey, terima kasih kepada Tuan Amir Idris. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, hai, dengan sambutan yang amat luar biasa. Okey, kalau ikut kepada Google Meet ni dah 100. Google Meet nombor 2 dah ada berapa dah? 7 ke 8. Banyaklah. Dan dengan Facebook, dengan YouTube lagi, ya Allah. Penuh dengan ramai yang memberikan sambutan yang sangat-sangat luar biasa dalam program kita pada malam ini, dan alhamdulillah terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Amir Idris kerana dalam keadaan yang sedang recovery, sedang pulih daripada COVID-19, tapi masih lagi memberikan komitmen untuk menjayakan program pada malam ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Amin. Dan juga saya memberikan sepenuh penghargaan kepada Tuan Amin juga kerana pada saya cakap terus terang lah, saya dengan ahli sekretariat yang lain merasakan sungguh-sungguh orang kata bertuah dan juga sebersalah. Okay? Sebab kami berpendapat, kami rasa kami nak mungkin tangguh seminggu 2 lagi lah. Tak apa, okey je. Supaya biar betul-betul recover. Tapi dengan komitmen yang Tuan Amin bagi pada kami ni, ya Allah, kami rasa sungguh bersyukur pada Allah SWT kerana dengan semangat yang ada pada Tuan Amin boleh dijadikan contoh pada adik-adik pelajar-pelajar SPM, STPM, pada ibu bapa yang lain, kepada guru-guru juga, okey, kepada AJK sekretariat yang lain semua, supaya menjadikan ia satu pengajaran kepada kita semua. Walaupun saya masih lagi dalam recovery juga, saya pun masih juga dalam recovery untuk COVID-19, tapi saya rasakan ada sedikitlah pengalaman yang saya boleh ceritakan kepada anda semua, iaitu salah satu pengalamannya ialah apabila saya berada di hospital, bila ke orang kata apa, ke hospital. Saya setiap hari pergi bagi sumbangan di Hospital Putrajaya, Hospital Institut Kanser Negara, Polis, okey, di bawah program Jabatan Agama Islam Jawi dan juga Majlis Wilayah Persekutuan, diorang dengan juga Pusat Zakat memberikan sumbangan kepada frontliner, makanan-makanan pada waktu tengah hari dan juga malam. Setiap kali saya pergi ke tempat sana, saya rasakan banyak perkara-perkara yang boleh kita belajar di hospital-hospital. Ya Allah, rasanya bila terkena dengan COVID-19 ni, rasanya seolah-olah dengan recovery lagi apa, semangat tu rasa macam kadang-kadang bila waktu mula-mula dapat swab test kita positif, kita rasa macam Allah down, sangat down. Tapi bila kita dalam recovery, bila kita belajar apa yang Tuan Amir Idris kata sebelum ni, bila kita belajar, kita renung kembali, kita muhasabah diri kita kembali, apa yang kita harus lakukan sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama Islam, kita kena teguh, kita kena fikir positif pasal perkara ini. Okey, saya tanpa membuang masa lagi, saya akan membuka Q&A session kepada pelajar-pelajar, terutama sekali pelajar SPM, kepada pelajar STPM, mana-mana yang rasa nak memberikan orang kata soalan ke, bertanyakan soalan kepada Tuan Amir Idris ni, boleh bertanyakan pada waktu sekarang. InsyaAllah boleh Tuan Amir Idris boleh menjawab dengan jawapan yang padu selepas ni. Okey, boleh ke ruangan ataupun siapa-siapa yang nak buka suara pun tak apa. Boleh bertanyakan kepada Tuan Amir Idris ni. Saya buka soalan kepada anda semua. Silakan. Mana yang saya mampu jawab, saya akan jawab, insya-Allah. Mana yang saya tak reti, saya tak akan pandai-pandai lah. Apa, cikgu-cikgu pun boleh. Guru-guru, ibu bapa pun boleh bertanya. Mohon kalau siapa-siapa yang ingin bertanya, boleh buka mic ataupun boleh buka video sekali, kamera sekali, kita tengok siapa yang bertanya soalan tu. Ada ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bro Amin. Ya, saya.
saya Yusaini, pelajar tua daripada alumni. Okey, macam ni, mungkin ada soalan ataupun nak tanya pendapat lah. Ya, saya. Tuan Amin pun daripada ST Falahiyah Ya, saya. Betul? Okey. So, jika kita berada kalau dengar, kita dapat terbiah daripada sekolah, dapat pendedahan dengan ilmu-ilmu tafakufiddin dan sebagainya. Tapi bila kita dah berada luar pada sekolah, semangat tu mungkin luntur. Ataupun kalau dengan kata